Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Hai, saya Ebi Fana aka Kak Bat kembali menemui anda dalam siaran secara langsung MAM atau Mak untuk Malaysia ya. Di mana kami akan menampilkan wanita-wanita hebat, wanita-wanita yang berjaya, yang luar biasa yang pastinya akan memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semua termasuklah saya. Okey, kita bersua di petang Isnin 26 Julai bersamaan 16 Zulhijjah dan siaran secara langsung ini boleh disaksikan di semua platform digital Sinar Harian. Jadi anda boleh ikuti kami di www.sinarharian.com.my ataupun boleh pergi saja ke Facebook ya @sinarharian, juga YouTube ataupun ke Twitter @sinaronline. Dan kami sangat mengalu-alukan tontonan anda walau di mana jua anda berada kerana tetamu kita hari ini seorang wanita yang tidak kurang hebatnya. Dan saya percaya dan yakin perjalanan hidupnya pastinya memberikan inspirasi dan ada manfaat untuk menyuntik semangat anda. Siapakah wanita hebat ini? Kita saksikan teaser dahulu. Episod MAM kali ini membawakan seorang wanita yang tidak pernah kenal erti penat dalam hidupnya. Senator Datuk Ras Adi Barakzi, 53 tahun, antara individu yang menggalas status sebagai orang kurang upaya OKU sejak 19 tahun yang lalu. Walaupun berkerusi roda, beliau tidak pernah lelah untuk menjalankan pelbagai aktiviti melibatkan kemasyarakatan. Semangat juang yang ada dalam diri ibu kepada dua orang cahaya mata ini sememangnya dikagumi ramai. Nama wanita hebat ini mula dikenali sejak beliau menjadi penyampai berita pada tahun 1986. Atas usaha gigih dan semangat jitu, beliau diberi anugerah Tokoh Serikandi Negara 2014 dan beberapa pengiktirafan lain. Namun, di sebalik kesenangan hari ini, banyak ranjau berliku telah dilaluinya. Ikuti perkongsian secara eksklusif bersama Senator Datuk Ras Adi Barakzi dan hos di studio. Ya, itulah dia tetamu istimewa Mama untuk Malaysia hari ini. Ya, Senator Datuk Ras Adi Barakzi, Ahli Dewan Negara Wakil OKU. Ya, dan beliau merupakan anak sulung dalam 5 adik-beradik dan saya difahamkan sedari kecil lagi. Kecil lagi memang angan-angan cita-cita nak jadi penyampai berita dan menjadi kenyataan dan masih lagi membaca berita. Baiklah, kita mengalu-alukan Senator Datuk Ras Adi Barakzi. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, apa khabar semua? Okey, Datuk sihat, Datuk? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, dan untuk pengetahuan anda ya, saya bersendirian di studio dan kita berinteraksi bersama tetamu secara maya ya. Jadi inilah salah satu juga langkah ya untuk kita mematuhi SOP. Baiklah, Datuk, sebenarnya kepada mereka lah yang pernah menyaksikan Datuk daripada mula-mula Datuk berjaya Datuk kan, kalau kita kata mula-mula tu macam budak-budak hingusan lagi kan ya, dan Datuk mengorak langkah sedikit demi sedikit dan Datuk berada di puncak kerjaya ya, seorang yang suka bersukan. Kalau motor besar tu macam sinonim sangatlah dengan Datuk kan. Datuk suka beraktiviti dan kemudiannya umum termasuk saya juga ya dikejutkan dengan peristiwa kemalangan dan kemudiannya Datuk disahkan lumpuh pada 2002. Dan tapi yang menarik perhatian saya dan pastinya ramai juga kan, kita bila tengok akhbar kan, kita selak-selak akhbar, kita nak tahulah juga perkembangan terkini wanita yang bernama Ras Adi Barakzi ni kan. Bila dia muncul dan dia mengumumkan kepada semua yang dia disahkan lumpuh, tak ada sikit pun sekelumit kesedihan yang terpancar di wajah Datuk. Jadi kita nak tahulah bagaimana Datuk terima hakikat itu dan bagaimana pula Datuk mengadaptasikan kondisi kesihatan dengan persekitaran yang baru. Boleh Datuk kongsikan? Salam, terima kasih menjemput saya dan kepada semua sahabat-sahabat di luar sana. Saya sebenarnya sewaktu menjadi OKU pada tahun 2002, saya tidak keluar. Kerana kalau kita dilahirkan OKU, apa yang kita tidak tahu, kita tidak kisah. What you don't know, you don't care.
Tetapi apabila kita menjadi OKU separuh jalan daripada hidup kita, kita tidak tahu bagaimana untuk adjust, macam mana kita nak yalah betulkan hidup seterusnya dengan keadaan yang berbeza sekali. Waktu itu saya sebenarnya terpaksa belajar untuk hidup kembali. Saya nak pakai baju susah, bergolek-golek. Habis tu saya nak kena pakai lampin, nak kena pakai pad air kencing, dan ubat yang saya ambil memang banyak. Justru ianya sukar sangat ketika itu, namun saya sentiasa tersenyum pasal saya yang sulung, seperti yang kita sama-sama pernah ketahui. Jadi saya tidak mahu adik-beradik saya dan ibu bapa saya mengetahui keadaan yang sebenar. Saya sukar sangat ketika itu. Saya berharapan agar sahabat-sahabat saya sebenarnya datang untuk bertemu dengan saya, tetapi sebenarnya saya realize, saya baru tahu ketika itu yang saya sebenarnya mempunyai ramai kenalan, bukan sahabat. Mereka yang kita jumpa tiap hari itu sangka kita semuanya adalah sahabat kita, tetapi bukan, mereka hanyalah kenalan saja. They were just acquaintances. Jadi saya susah dan saya cuba mencari pekerjaan selama 6 tahun. Saya tidak diberi peluang untuk kembali melakukan apa yang saya lakukan sejak saya 18 tahun ketika saya bersama dengan sebuah stesen televisyen ketika itu. 6 tahun saya tidak bekerja. Saya cuba cari kerja sana sini. Saya lalui diskriminasi dan stigma, orang tidak mahu mengambil seseorang itu bekerja bersama mereka, terutamanya seseorang yang OKU. Sungguh pun kita mempunyai pengalaman kerja. Saya susah sangat 6 tahun itu. Setiap hari saya tidur di dalam bilik. Saya hanya bercakap-cakap dengan 4 dinding. Pasal saya nak cakap dengan orang, tidak ada yang datang. Sahabat saya seorang dua saja, yang lain semua ibu bapa dan ahli keluarga, dan mereka tidak tahu bagaimana untuk menyokong saya pasal ketika itu ianya ada sesuatu yang baru juga pada diri mereka. Jadi saya bercakap-cakap dengan Tuhan, dan dari situ ialah kita sebelum ni kita tahu Allah yang Maha Esa sentiasa bersama kita, tetapi apabila kita berada dalam keadaan sebegitu, baru kita tahu sebenarnya Allah itu tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah menghampakan kita. Kita yang melupakan pada dia kerana kita sibuk dengan arus kehidupan seharian. Jadi saya bercakap-cakap pada Tuhan dan saya sentiasa berkata, ya Allah, ya Tuhanku, bawalah aku pulang kerana aku tidak tahu bagaimana untuk hidup sebegini. Saya tidak tahu. Saya bukan nak give up waktu itu, cuma saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi 6 tahun ketika itu saya cuba buat kerja part time. Ada orang call saya, kata ada job sebagai seorang pengacara majlis. Habis tu 10 minit kemudian tu orang tu telefon balik. Habis tu dia kata job tu orang dah ambil. Jadi saya kata kita baru cakap 10 minit yang lalu, kenapa tiba-tiba laju sangat, pantas sangat orang dah buat keputusan. Habis tu saya tanya, saya minta maaf, saya nak tanya, adakah kerana saya ni seorang OKU? Jadi ejen tu kata minta maaf, sebenarnya ya. Jadi dari situlah saya tahu sebenarnya bukan semua orang yang boleh menerima kita. Saya tidak ada pekerjaan selama 6 tahun dan ibu bapa saya dan ahli keluarga saya dan 2 orang sahabat saya yang berada bersama saya ketika itu, 2-3 orang, mereka tidak tahu keadaan saya yang sebenar kerana saya tidak menunjukkan kepada mereka, tidak share. Dan saya sebenarnya 6 tahun itu saya hidup dengan makan nasi dan garam dan minum air paip selama 6 tahun. Justru sekiranya sekarang ni ada orang yang mengatakan kepada saya, oh kamu, you've had it good in your life, kamu sebenarnya hidup kamu memang mewah, kamu segalanya kamu ada, kamu tidak tahu erti kesukaran. Ada antara OKU yang sejak lahir mengatakan kepada saya, oh kamu ini sebenarnya separuh jalan saja menjadi OKU. Jadi kamu tidak tahu keadaan sebenar OKU itu. Jadi saya bingung kerana orang berfikiran sebegitu. Jadi saya selalu katakan, kamu tidak tahu, kamu jangan cuba kata yang saya melalui hidup saya bagus. 6 tahun saya makan nasi dan saya letak garam supaya ada rasa. Dan tiap kali ibu bapa saya atau sahabat-sahabat saya yang menjemput saya ke rumah, saya akan kata okey, boleh saja. Sangka mereka saya suka akan makanan mereka, memang saya suka.
pasal saya tak ada makanan ketika itu. Jadi saya tidak mahu mereka tahu. Kerana macam saya katakan, saya sulung, saya tak nak orang nampak yang saya sedih, saya tak nak adik-beradik saya nampak yang saya susah. So biar saya sendirian dan hanya Tuhan saja yang tahu. Dan apabila saya menangis dan berdoa pada Tuhan, saya rasakan seperti yang Esa meletakkan blanket gebar di atas saya, selimut supaya saya apabila saya bangun, saya tidak akan rasa sedih lagi. Dan begitulah berhari-hari. Dari situ saya tahu apa sahaja yang akan berlaku dalam hidup ini. Manusia akan datang dan pergi. Manusia akan tinggalkan kita. Mereka boleh nilai kita, tetapi yang Esa itu tidak akan. Yang Esa itu tidak pernah menilai kita. Yang Esa itu akan sentiasa cuba untuk bersama kita dan menyokong kita. Datuk, Suara saya tidak apa kuat ya. mendengar kisah Datuk ni, walaupun dia telah berlalu banyak tahun yang dahulu, sejujurnya I feel you. Sebab It's really hard. It's really hard. Tapi orang tidak itu buat tahu. mata saya panas. Sebab bila kita berada di bawah dan kita tahu siapakah orang-orang yang akan bersama kita, yang akan menyokong, mendukung kita kan. Dan apabila kita berada di tempat yang paling terburuk, dan itulah yang kita jumpa, kita tahu Allah akan sentiasa bersama kita. Betul ya Datuk ya? Betul. Allah itu sentiasa ada bersama kita. Manusia datang dan pergi seperti saya katakan tadi. Betul. Tapi Allah itu sentiasa ada bersama kita. Dan you are enough. Ya, Allah itulah yang paling utama. Dan saya hidup hanya untuk Dia, bukan untuk sesiapa lagi. Saya rasa ramai wanita yang menonton ketika ini, khususnya wanita, pastinya rasa sangat terinspirasi sebab kita sekarang sedang melalui fasa yang sangat-sangat mencabar ya Datuk ya. Dan kita tahu ada insan-insan yang mungkin dah tak makan 2-3 hari, dan perkara itu Datuk rasakan sebab Datuk pernah melaluinya kan. Dan apa jua yang anda lihat sekarang ini, kejayaan dan satu pengiktirafan kepada Datuk Ras Adiba Razzie sebenarnya merupakan satu perjalanan yang sangat panjang dan berliku. Okey, kita nak beransur ke soalan seterusnya ya Datuk. Okey, tapi sebelum tu Datuk, kita ada sesuatu bingkisan ke Datuk. Ini pun surprise juga ni. Cuba Datuk tengok. Hai, saya Ras Afina Razzie atau boleh panggil saya Fifi. Saya adalah adik keempat kepada Ras Adiba Razzie. Kakak saya adalah seorang yang sangat kuat, sangat cekal dan dia tak kisah apa benda yang dekat depan dia, dia langgar je, janji dia dapat apa yang dia nak. Dan dia sangat penyabar, baik hati orangnya. Contohnya kalau dia nak buat something, ada benda yang dia fikirkan dia nak buat, dia akan buat, dia tak kisah pun. Walaupun dia atas wheelchair tapi dia tak kisah. Dia aktif macam orang lain. Dia tak adalah macam duduk rumah, tidur je, tak. Dia bukan macam tu. Itu kakak saya. Benda yang orang lain tak tahu tentang kakak saya, sebenarnya kakak saya ni dia seorang penakut. Dia takut dengan ular, lepas tu dia takut dengan benda-benda mistik ni. Kadang-kadang tak betul pun dia akan takut juga. Dia paranoid. Dan sebenarnya dia juga seorang yang sangat kelakar. Dia suka gelak. Bila dia dah start gelak, dia tak boleh stop. Siapa kakak dia tak tahu macam nak stopkan dia. Pasal dia akan gelak je sampai habis. Tak tahu, saya dalam pada masa nak ketawa tu, mata ni tetap beraya juga. Ya, bila kita ikuti, kita dengar sendiri daripada adik Datuk Ras Adiba Razzie sendiri ya. Antara perkataan yang saya betul ke Datuk penakut? Dan juga Datuk yang ini sense of humor saya pernah dengar daripada rakan-rakan. Dia kata if you know Ras Adiba Razzie, you tahu dia ada very good sense of humor. Dan mungkin itu juga Datuk antara elemen yang ada dalam diri Datuk yang buat Datuk keep on going walaupun dalam keadaan terburuk masih lagi mampu tersenyum Datuk ya. Ya, betul. Saya sebenarnya saya punya sense of humor ni yang membuatkan saya terus berikan saya kekuatan untuk hidup. Saya sebenarnya berada di sini satu kerana Allah Ta'ala yang Esa
mahukan saya teruskan perjuangan saya ini bukan saja untuk saya tetapi untuk mereka di sekeliling saya. Satu, saya di sini kerana saya meminjam semangat sahabat-sahabat OKU saya kerana mereka tidak kisah dengan keadaan mereka. Mereka masih go on dan mereka tidak give up walaupun keadaan mereka berbeza daripada 7 kategori OKU. Dan seterusnya saya sentiasa beritahu apa saja yang berlaku di dalam hidup kita ini. Kita tidak boleh asyik murung saja kerana kemurungan itu dengan berasa rendah diri, dengan berasa tidak happy, ianya tidak akan dapat membantu kita untuk keluar daripada keadaan itu. Jadi yang paling penting adalah kita mesti mesti boleh untuk gelak akan diri kita sendiri, tertawa akan diri kita sendiri supaya dengan ketawa itulah kita dapat rasa gembira dan kita akan katakan pada diri kita, oh it's okay, tak apalah, this is just a phase, ini adalah satu fasa yang benda yang bagus akan datang. Kita cuma perlu sabar dan sabar sekali. Dan inilah yang telah berlaku pada diri saya. Saya sukar sekian lama saya tidak pernah putus asa kerana saya meminjam semangat sahabat-sahabat OKU saya dan saya berada di sini kerana saya sebenarnya mencari diri saya, mencari dan mencari lagi. Dan saya jumpainya apabila saya sentiasa berdoa, sentiasa bercakap-cakap dan berbisik-bisik pada Tuhan. Kerana Yang Esa itu tidak menilai kita, dia jadikan kita dan dia akan accept kita seadanya. Dan ramai orang kata pada saya, what is it that makes, who is it that inspires you? Dan saya kata apa yang memberi inspirasi pada diri saya hanyalah diri saya sendiri. Habis itu mereka kata, ya tetapi siapa? Saya kata senang. Mereka kata mereka tidak punya orang yang mereka boleh rely on, jadi siapa? Saya kata senang saja. Kalau kamu mencari orang yang boleh memahami diri kamu pergi saja di depan cermin itu. Orang itu adalah diri kamu sendiri. Only you can understand, only you can appreciate yourself. Hanya diri kita sendiri yang tahu apa yang kita mahu, hanya diri kita sendiri yang boleh hargai keadaan sukar ataupun senang. Kita sahaja. Datuk, saya nak bagi pelukan Maya kepada Datuk. Thank you, Masya Allah. Saya rasa sangat terinspirasi, Masya Allah. Okay, It's true, betul, Abby, actually sebenarnya kalau misal kata kita rasa down, kita feel lost, especially keadaan pandemik ketika ini, ramai ibu-ibu dan bapa-bapa di luar sana pun melalui keadaan sukar. Mereka yang single parent ataupun mereka yang di dalam perkahwinan tetapi tidak selesa, dan mereka yang melalui keadaan sukar ketika pandemik ini, terutamanya yang mempunyai 2-3 anak-anak OKU. Saya ingin memberitahu diri mereka bahawa this too shall pass. Keadaan ini akan beransur pergi dan keadaan yang lain akan datang. Justru kita kena sentiasa senyum dan berusaha dan sabar lagi. Itu saja yang kita boleh lakukan ketika ini. Ya, sabar dan sentiasa mengikuti Yang Maha Esa. Baik Datuk, tadi Datuk ada sebut tentang perkahwinan. Boleh kalau kita masuk sikit benda ni agak peribadi ni. Okey, kehidupan Datuk ni penuh dengan warna-warni dan antaranya lah Datuk pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga ya. Dan kini Datuk melayari perkahwinan yang ketiga kalau tak silap saya sejak 2019 ya Datuk ya. Jadi setiap kegagalan tu pasti ada hikmah dan pengajarannya. Jadi apa yang Datuk terapkan dalam perkahwinan kali ini agar ianya kekal terus bahagia seboleh-bolehnya hingga ke jannah, dan apa pula pesanan Datuk lah mungkin khusus kepada golongan OKU yang agak mengalami inferiority complex dan mereka merasakan bahawa saya mungkin tak layak lah untuk bahagia dalam sebuah rumah tangga. Okey, saya cuma ingin kongsikan bahawa sebenarnya kita di dalam hidup kita ini untuk kita gembira, kita tidak perlukan manusia yang lain. Kita boleh create that happiness within ourselves. Kita boleh
apa orang kata, lakukannya dengan cara kita yang tersendiri. Alhamdulillah sekiranya kita mempunyai dan kita bertemu dengan um, teman hidup yang baik budinya, yang memahami dan menyokong kita, tentu sekali hidup kita akan aman, akan gembira. Namun begitu ada kalanya kita tidak dapat kecapi yang itu. Justru saya ingin katakan kepada mereka yang di luar sana yang masih mencari pasangan, biar mereka yang datang mencari kita, bukan kita yang mencari mereka. Kerana jodoh, pertemuan dan ajal itu adalah di tangan ilahi. Dan bagi OKU, sahabat-sahabat saya yang OKU dan juga yang bukan OKU sebenarnya, untuk kita menemui kegembiraan itu, kita perlu mencarinya di dalam diri kita sendiri. Kita kena soul search. Kita tidak perlu seseorang yang lain untuk memberikan kita kebahagiaan. Kerana orang itu sebenarnya pun adalah seorang manusia juga. Beliau pun sedang mencari kebahagiaan beliau yang sendiri. Syukur kalau kita berjumpa, bersua dengan pasangan yang serasi dengan kita. Tetapi itu tidak mungkin kerana setiap manusia itu berbeza-beza kepelbagaian dan juga karakteristik mereka. Justru saya ingin memberitahu kalian semua di luar sana, kebahagiaan adalah within yourself, adalah di dalam diri anda sendiri. Anda perlu mencarinya sendiri. Kita tidak perlu untuk mempunyai seorang lain untuk membuat kita gembira di dalam hidup kita. Sekiranya kita ada punya jodoh dan sekiranya jodoh kita panjang, syukur Alhamdulillah. Tetapi sekiranya jodoh kita tidak panjang pun, syukur Alhamdulillah. Kerana kebahagiaan kita adalah dari ilahi, bukan dari seseorang manusia. Ya. Antara kata kunci yang saya ingat tadi yang Datuk nak sampaikan ialah kita yang cipta kebahagiaan itu. Kan? Dan kalau kita bergantung kepada seseorang untuk membahagiakan kita, orang itu akan pergi ataupun akan diambil pergi. Betul tak Datuk ya? Betul. Yalah. Betul. Okey, dan kita dah menyelami perasaan Datuk sebagai isteri. Sekarang nak menyelami pula perasaan naluri Datuk sebagai seorang ibu. Ya. Dan pastilah semua orang mengidamkan kehadiran cahaya mata, ya. Jadi saya nak tanya, apa yang mendorong Datuk mengambil anak? Saya pun ada seorang anak yang saya ambil, mengambil anak, ya, dan salah seorang tu mempunyai kondisi kesihatan, kalau tak silap saya dia ada sindrom Asperger, kalau tak silap. Asperger, ya, Dan pada usia 2 tahun masa Datuk mengambil itu, Datuk tahu akan kondisi kesihatan dia ataupun maknanya Datuk ambil tu lillahi ta'ala, doesn't matter dalam apa keadaan sekalipun? Saya suka Abby katakan ambil. Saya tidak berapa suka dengan ayat yang seterus itu kan. Saya suka sangat ayat yang Abby katakan seperti itu, kerana sebenarnya sebab tu saya menjadi OKU, saya buat list dalam 20 benda yang saya hendak kecapi dan miliki di dalam hidup saya. Antaranya adalah seorang anak. Jadi saya berdoa dan sentiasa berdoa, dan ketika saya bertemu dengan anak saya, Umaras, saya tahu dialah penyelamat saya, kerana anak saya ini tidak mendiskriminasikan saya. Dia terima saya seadanya. Dia suka sangat kursi roda, budak-budak suka dengan wheels. Dan saya lihat beliau sejak lahir keadaan dia berbeza. Cara dia jalan tu pun mengenjit, dia tiptoe, dan dia barang-barang dia akan susun straight. Dan kalau misal kata saya bersihkan bilik dia, dia akan kata, mak ada bersihkan bilik Umar? Saya ada, tapi mak ada ambil gambar, jadi mak letaklah toy-toy tu semua tempat yang sama. Saya kata, mak ada letak, tetapi mak tak letak dia betul pasal ada 10 sentimeter dia bergerak. Saya ya. Saya okey. Habis tu saya ingat lagi, dari situ saya tahu dia suka begini, dia bergerak. Habis tu dia cakap tak berhenti, kadang-kadang dia tak bercakap, kita bercakap dia tak pandang kat mata. Dan kita bercakap dengan dia pun kadang dia melilau ke tempat lain, Tetapi saya tahu dia ada di situ. Jadi saya sentiasa bercakap dan terus bercakap.
Dan lama kelamaan dia boleh rasa yang kita tahu, yang dia dapat mendengar kita, cuma mungkin cara dia untuk berkomunikasi dengan kita tu berbeza. Jadi saya ingat lagi satu ketika waktu tu saya rasa dia 4 tahun. Saya di hall dekat rumah. Habis tu saya cakap, Umar, mak tak berapa sihat. Nanti panggillah siapa-siapa kat dapur tu, teman mak kat luar. Dia kata, oh it's okay mommy, I'm here. Dia kata, tak apa, saya ada kat sini mak. Saya okay. Lepas tu saya rasa dah diri saya macam nak kejang dah waktu itu. Ketika itu saya mempunyai Synchrom Extended Life Pump pacemaker di perut saya. Dan kalau misal kata saya kena seizure atau saya bergerak, saya ada spasm, saya ada macam remote seperti TV tu letak saja di pacemaker yang di perut saya tu, letak dia akan berbunyi, masa tu badan saya akan tenang pasal dia akan blokkan sakit sebelum naik ke otak saya. Dia ada titanium macam itu. Jadi satu waktu tu ambil selepas beberapa detik saya bercakap dengan dia tu, saya rasa diri saya akan rasa tidak sihat. Lepas saya bergerak. Habis tu saya pandang dia. Habis tu saya mula dapat seizure. Sekali dia bangun, dia pergi kat dapur, dia panggil orang. Habis tu dia datang balik. Habis tu dia letak tangan dia dekat bawah leher saya. Habis tu dia whisper dekat saya, dia berisik pada saya, dia kata, it's okay mommy, I'm here. Tak mengapa mak, saya ada di sini. Budak tu baru 4 tahun ketika itu dia ambil pacemaker tu, dia letak dekat saya punya perut, dia tekan tit, saya masih bergerak. Sekali dia cari, dia pergi kat sini, dia kata, it's okay mommy, you can hear my voice, mommy boleh dengar saya kan, saya dekat sini, nanti sekejap ya. Diorang masa tu keluarga saya dah sampai dah, dia perhati je budak ni. Diorang nak datang nak pegang saya, dia tak berani, dia buat begitu. Dia ambil lagi pacemaker tu, dia pergi dekat saya punya perut, dia bunyi ting. Habis dia tekan ting, habis tu badan saya berhenti daripada seizure tu. Satu saya tidur. Habis tu dia beri kat telinga, dia kata, I told you I got you mommy. Yeah. So dia kata, saya ada di sini mak, saya kan dah beritahu mak, saya akan jaga mak. Jadi lepas itu saya tahu sebenarnya Umar adalah untuk saya dan saya adalah untuk Umar. Wow. Itulah bila kita ni mak bercakap ni, naluri kita ni kadang mudah tersentuh, dan saya dapat merasakannya bila mungkin orang memandang daripada sudut yang dalam keadaan anak kondisi kesihatan macam tu, tetapi sebenarnya dialah merupakan kekuatan kepada Datuk ya. Ya, dia tidak kisah yang saya okay you. Yeah, he's very proud of me. And then later on, family member saya waktu itu seperti tidak mahu percaya yang saya beritahu pada mereka bahawa Umar ini adalah seorang anak yang istimewa. Mereka tidak percaya, sehinggalah saya bawa dia pergi jumpa doktor, dan daripada situlah doktor pun diagnose dia sebagai seorang anak yang berada di dalam spektrum autisma, iaitu Asperger syndrome. So yeah. Kalau dekat sebelah saya ni, saya bagi tisu dekat Datuk. Terima kasih. Okay. Baiklah, okay, kita cuba sapu sedikit genangan air mata ni. Kita nak berehat seketika, dan Datuk, kita ada satu lagi bingkisan yang istimewa. Mari sapu. Oh no. Okay. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Maria Tepu Sabri. Ramai yang bertanya dengan saya sebenarnya tentang Senator Rasadi Baratzi. Saya mengenali beliau dah lama. Masa mula saya bersama dengan TV3. Ketika itu TV3 berada di Jalan Liku Bangsa. Bila saya first time jumpa dia, saya senyum dengan dia. Tapi orangnya sangat baik, sangat humble, orangnya sangat merendah diri. Ada juga yang tanya dengan saya, what is the other side of Senator Rasadi Baratzi? Beliau sukakan sukan lasak, contoh macam dia ada big bike, okay? Dan dia lain sikit daripada yang kami-kami semua ni. Dia ada dia punya toughness dia tu kat situ. Beliau tetap humble, di mana baju-baju dia beli, dia tak kisah beli kat mana-mana. Macam contoh kalau dia ke macam shopping mall tu, ada baju yang jual dekat lobby, dekat bawah tu, secara orang kata pukal ke besar-besar tu, dia akan beli kat situ.
Jadi dia ni jenis orang yang tak kisah. Selalunya kalau macam personality kan, mungkin dia nak maintain dia punya standard dia, jadi dia beli baju dekat butik dan sebagainya. Kalau Kak Dip ni, kita orang panggil dia Kak Dip. Kak Dip ni dia sangat biasa orangnya. Jadi dia tak kisah. So dia boleh beli baju dia mana-mana sahaja. Itulah Kak Dip, the other side of Kak Dip. Okey, selain daripada tu, dia sangat mesra, senang mesra, cepat mesra. So kalau sembang dengan dia, macam-macam boleh masuk topik dengan dia. So saya selalu berselisih dengan dia sewaktu bekerja dulu. So Kak Dip ni orangnya sangat best sebab dia tak buat kita rasa kekok bila kita dengan dia. So that is Senator Rasadi Baratzi. Ya, itu dia daripada sahabat lama Maria Tengku Sabri. Dan ramai juga yang ingin mengenali Datuk dengan lebih rapat lagi secara peribadi kan. Sedikit sebanyak dapatlah juga kita dengar tadi tu. Seorang yang humble, brand-brand tak ada, tapi Datuk pakai apa pun nampak menyerlah. Alhamdulillah, ya Allah. Bawaannya Terima kasih Maria. Datuk, Thank you for saya that. rasa apa jua yang Datuk lalui fasa demi fasa dalam kehidupan, waktu susah, waktu liku-liku kehidupan yang mencabar sampai ke tahap yang memang tidak ada makanan, memang susah sesusah-susahnya, dan kini Datuk berada di satu tahap yang ramai memandang dengan penuh penghormatan, ya, apabila Datuk dilantik sebagai senator mewakili golongan OKU. Adakah itu sesuatu yang Datuk idamkan? Sebab saya tahu daripada kecil Datuk memang nak jadi penyampai berita saja. Kan? Jadi apa perasaan Datuk apabila dikhabarkan tentang pelantikan ini? Oh, saya sebenarnya tak tahu nak cakap apa. Sewaktu saya diberi penghormatan itu, terus terang, saya ingat lagi saya memohon pengurus saya sewaktu tu saya pergi ke parlimen dan saya kata, berhenti sekejap sini. Dia kata, kenapa? Berhenti, saya nak ambil gambar kat sini, nak berangan. Habis tu, dia kata, okey lah. Jadi dia ambil lah beberapa gambar. So, berangan ni bagus. Pasal kadang-kadang kalau kita, bukan kadang-kadang, selalunya, kalau kita bercakap-cakap, kita berbisik, Tuhan itu akan mengambil bisikan kita itu dan menjadikannya realiti. Justru saya rasa itulah yang berlaku sebenarnya. Saya mohon pada Yang Esa supaya saya boleh membantu sahabat-sahabat saya di luar sana kerana saya tahu betapa susahnya untuk kita melalui hidup ini menjadi seorang OKU. Jadi saya apabila diberi penghormatan ini, saya kata, ya Tuhan, sekarang benar-benarlah saya tahu kenapa saya menjadi seorang OKU. Kini saya tahu bahawa saya dipilih antara sahabat-sahabat saya yang lain. Saya salah seorang diberi peluang untuk menjadi suara kepada kesemua kami di dalam komuniti OKU. Saya tidak perfect, saya bukan seorang yang sempurna. Saya buat sebaik mana yang saya boleh, yang saya tahu. Saya tahu juga ramai yang di luar sana yang lebih berkaliber daripada saya. Namun begitu, inilah rezeki saya dan inilah waktu saya untuk berjuang sedaya upaya saya agar saya dapat memperkasakan komuniti OKU di Malaysia dan juga agar saya dapat mempertengahkan dan terus memperjuangkan hak-hak OKU di Malaysia ini. Jadi inilah orang kata sejuta doa mencapai bintang. Doa-doa saya disambut Yang Esa dan sesuatu yang saya sendiri tidak sangka, tidak duga. Tapi apa yang saya boleh katakan, hati-hati dengan apa yang kita doakan, apa yang kita bisikkan dan kita laungkan ke langit tinggi kerana ianya akan dicapai oleh Yang Esa untuk menjadi kenyataan suatu hari nanti. Jadi dalam arti kata lain, mungkin juga salah satu doa Datuk ialah untuk memperjuangkan, membela golongan OKU. Jadi apakah antara isu-isu yang Datuk perjuangkan sekarang ini? Baiklah, antaranya adalah mengenai pendidikan. Saya ingin memastikan intervensi awal untuk anak-anak OKU, terutamanya yang autisma dan
dan pelbagai lagi itu diketengahkan. Saya mahukan ibu bapa berikan peluang untuk anak-anak ini kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada diri kita. Ramai ibu bapa masih yang ragu-ragu untuk tidak mendaftarkan anak-anak mereka di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya rasa ini sesuatu yang tidak adil bagi seseorang anak OKU itu kerana apabila ibu bapa itu tidak ada lagi, apa akan jadi kepada anak-anak ini. Justru kita mesti pastikan kita berikan mereka peluang untuk belajar, untuk berdikari. Dan seterusnya adalah mengenai pendidikan supaya OKU semua dapat diterima di sekolah, di college, di universiti sampai ke Menara Gading ya, untuk mereka menjadi apa yang mereka ingin capai, untuk capai cita-cita mereka. Dan seterusnya adalah mengenai pekerjaan. Kita usah sekali diskriminasi OKU. Pandang kami seperti kamu pandang orang yang bukan OKU, dan terima kami seadanya, dan juga dengan merit kami dan pengalaman yang sedia ada. Jangan kamu berikan gaji 3,000 kepada orang yang bukan OKU, tetapi OKU kamu bagi 800. Apa itu? Kami bukan manusia ataupun rakyat Malaysia yang kelas ketiga di negara kami. Sungguh pun ada waktunya kami rasakan sebegitu. Jadi dan seterusnya adalah untuk kita sama-sama terima OKU itu, ketujuh-tujuh kategori kami, dan kita menyokong komuniti OKU ini. Justru kita di media sosial, di televisyen, di radio, di print, adalah tanggungjawab kita untuk mewar-warkan, buat public service announcement ya, supaya semua tahu mengenai OKU dan bagaimana kita boleh sama-sama memperkasakan komuniti ini. Dan saya fahamkan juga antara golongan yang Datuk perjuangkan ialah golongan Albino, kalau tak silap saya. Saya. Jadi, itulah dia. Kalau nak cerita rasanya banyak ni perjuangan-perjuangan yang ingin digalas oleh Datuk Ras Adiba Razzie ya, sebagai mewakili golongan OKU. Okey, banyak lagi ni saya nak korek-korek daripada Datuk, tapi kita ada satu lagi bikisan. Apa kata kita saksikan? Di awal kemunculan Yang Berhormat Senator Datuk Ras Adiba Razzie sebagai penyampai berita terkini TV3, memang ramailah yang bertanya, adakah beliau ni adik kepada Wan Zaliha Razzie? Maklumlah, ketika tahun 90-an, personaliti TV3 memang sentiasa menjadi tumpuan, terutama yang masih bujang. Sebagai wartawan dan penyampai berita, Ras Adibah seorang yang dedikasi terhadap tugasan yang diberikan. Tak kira siang ke malam, dia akan lakukan dengan kesungguhan. Saya masih ingat pada tahun 1996, kami amat terkejut dan sedih bila mendapat berita yang beliau kemalangan semasa pulang dari membuat liputan bola sepak Piala Malaysia pada tahun itu, yang menyebabkan beliau terpaksa menjalani pembedahan implan. Dia pernah mengadu kepada saya yang dia sakit yang amat sangat, terutama bila cuaca sejuk. Memang tak dapat saya gambarkan lah bagaimana dia boleh menahan sakit yang berlanjutan dan masih boleh menjalani kehidupan aktif seperti biasa. Mungkin disebabkan sikapnya yang suka menolong rakan-rakan, inilah Allah anugerahkan kejayaan dan kedudukannya sekarang. Eza Aziz Fauzi, senior kepada Datuk Ras Adiba Razzie. Apa perasaan Datuk? When was the last Oh my time God. Puan Eza? Ya Allah, ya Tuhan, terlalu lama. Ya. Saya rasa lebih 10 tahun mungkin. Rindu ya? Ya Tuhan, terima kasihlah you all buat macam gini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kak Eza tu is one of my idols. I truly love her. Terima kasih sangat. Ya Allah, ya Tuhan. Saya rasa Datuk, ramai sahabat-sahabat ya, yang seangkatan khususnya yang sangat bangga dengan pencapaian Datuk sampailah ke tahap ini. Sebab mereka pasti tahu kan antara kesukaran, kesulitan macam Puan Eza kata tadi kan, dalam kesakitan tapi tetap juga berusaha dengan gigih ya. Mungkin kami tak nampak di sebalik
di sebalik bila sampai ke rumah, behind closed doors, macam Datuk cakap tadi kan, saya sangat-sangat tersentuh Datuk bila Datuk kata saya bercakap dengan between four walls, bercakap kadang-kadang yelah, sebab dalam keadaan kita terburuk, kadang kita fikir siapa lah yang sudi nak dengar apa yang kita nak luahkan. Belum tentu orang ada empati kan. Jadi Alhamdulillah, saya secara peribadi pun sangat bangga dengan pencapaian Datuk hinggalah ke tahap ini ya. Dan Terima kasih. Datuk, saya ada nampak video Datuk pergi ke PPV ya, pusat vaksinasi. Datuk bagi semangat kepada golongan OKU ni yang drive thru apa semua. Dan saya rasa macam, Datuk ni tak penat ke dengan panas-panas lagi kan. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan kepada kami, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan OKU ketika pandemik ni, dan proses vaksinasi untuk mereka. Okey, kalau ceritakan mengenai proses vaksinasi ini dipandu lalu OKU Sentral yang saya terajui, antaranya adalah OKU itu rasa anxious, mereka tidak keruan apabila tengok dengan jarum itu. Bukan OKU saja tetapi orang yang bukan OKU bersama. Namun begitu, tugas kami di situ adalah untuk memastikan mereka selesa. Justru ialah kita sukar nak orang kata, kena pastikan ada penjarakan fizikal. Tapi dengan sahabat-sahabat OKU saya ini, sekiranya kita tidak membantu mereka dan memegang tangan mereka dan beritahu mereka it's okay, sebentar saja, it's okay. Ataupun bagi yang aktif, yang sukar untuk yang hyper, yang tidak boleh duduk, ya, kami terpaksa kadang 4-5 orang untuk membantu ibu bapa mereka untuk memberikan vaksinasi ini. Saya susah sebenarnya apa yang kami lakukan ini, tetapi kami mesti lakukan kerana kalau tidak kami tidak boleh menyelamatkan nyawa sahabat-sahabat kami. Justru yang datang itu keadaan mereka berbeza-beza, tetapi saya dah sama dah biasa bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya. Kami tahu bagaimana untuk menyokong mereka, bagaimana nak bercakap pada mereka kerana ada kalanya bukan OKU itu yang panik, ibu bapa mereka yang lebih panik daripada mereka. Jadi kami kena pastikan yang kita beri sokongan dan tenangkan ibu bapa mereka dan juga diri mereka, kerana ada juga ibu bapa yang katakan, boleh ke korang buat macam ni, boleh ke macam ni, boleh macam ni, biasa ke nanti anak saya buat ini? Tak apalah, abang kakak kita orang dah kena tendang, kena pukul, kena macam-macam lah, kena tolak kan, dah biasa. Tetapi tugas itu adalah amanah, justru saya perlu lakukan ini. Tadi Abi ada tanya juga mengenai keadaan OKU ketika pandemik ini. Saya boleh kongsi di sini, sahabat-sahabat yang buta, mereka sukar untuk menentukan jarak physical distancing, kerana mereka menggunakan tongkat putih, white cane, untuk bergerak. Bagaimanalah mereka boleh tahu? Jadi sukar sangat dari segi kadang-kadang komunikasi dengan penggunaan teknologi ini. Bukan semua sahabat kami yang tahu ataupun akses untuk internet ataupun telefon yang canggih. Justru ada kalanya komunikasi ataupun maklumat yang disampaikan kepada kami ini terbatas. Dan bukan itu saja, pekerjaan kami sukar untuk mencari pekerjaan. Orang bukan orang KU susah, kami lagilah 500 kali ganda susah untuk mencari pekerjaan ketika ini. Okey, Datuk, sebenarnya banyak lagi yang kita nak bicarakan, tapi kita pun dah sampai hujung-hujung ni. Jadi antara soalan wajib yang mesti saya tanyakan kepada Datuk ialah tentang program yang dikendalikan oleh Sinar Harian, Raswa Busters. Jadi ini adalah salah satu usaha untuk menyelamatkan generasi akan datang daripada kereputan akhlak dan kemusnahan negara akibat rasuah. Jadi apa pendapat dan mungkin saranan Datuk untuk kita sama-sama membantras rasuah ni? Saya ini adalah peringatan untuk diri saya dan semua sebenarnya. Apa sahaja yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita perlu ingat yang ianya bukan datang daripada kita, dan kita tidak ada hak untuk melakukan sesuatu yang telah diberikan, yang amanah yang telah diberikan kepada kita. Justru saya berharap agar kita semua sentiasa berhenti sejenak dan bernafas dan berfikir, dan sebelum bertutur dan sebelum berkata atau melakukan sesuatu itu, fikir
dan duduk dulu, minum air dan berfikir lagi, dan kemudiannya elakkan daripada kesana. Ialah kita semua bukannya malaikat, kita adalah manusia dan kita tidak sempurna. Ini adalah proses yang perlu kita lalui untuk menjadi seorang yang lebih baik, yang lebih mulia. Namun begitu, dalam proses itu kita kena sentiasa ingat yang setiap daripada kita dilahirkan di sini untuk melakukan kebaikan. Sekiranya tidak dapat melakukan kebaikan, usah lakukan langsung. Senyap sajalah duduk di situ dan jangan kita sekali ke sana, kerana ianya mungkin tidak akan kena kepada diri kita, ia akan kena kepada anak beranak kita dan generasi kita yang akan datang. Itu yang perlu kita ingat selalu. Okey, ini soalan yang paling akhir, Datuk. Apakah 3 pesanan mak kata jangan yang Datuk ingat? Oh, wow. Ke banyak? Mak saya kata banyak. Okey. Mak saya kata jangan kahwin dengan orang tu. Ya. Kan, ataupun jangan keluar dengan orang tu, habis tu mak saya kata pasal mak saya ni dia memang suka kontrol anak-anak dia, pasal ialah setengah mak memang begitu kan, dia mahu yang terbaik. Dan dia akan kata jangan pakai baju macam tu, jangan pakai baju macam ni, jangan jumpa orang macam ni, jangan jumpa orang macam tu, banyak. Tapi saya selalu ingatkan pada diri saya, apa yang mak saya mahu yang mahukan adalah untuk kebaikan dan yang terbaik, kerana saya sewaktu kecil saya dijaga oleh atuk dan nenek saya, dan saya boleh katakan di sini nenek saya selalu katakan apa sahaja yang keluar daripada mulut kita adalah sesuatu yang kita tidak boleh tarik balik. Jadi sentiasa berfikir sebelum kita bertutur, kerana ianya akan tersemat di dalam hati seseorang itu, dan apabila orang itu mengalirkan air mata, sungguh pun air matanya kita tidak nampak, sebenarnya air matanya yang sepatutnya jatuh di pipi berlinang masuk ke dalam hati. Justru kita jangan sekali-kali hurt anybody's feeling. Kita jangan sekali-kali mengguriskan perasaan orang. Ya. Dan pastinya apa yang keluar daripada mulut seorang ibu itu juga merupakan satu doa. Okey Datuk, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian Datuk. Saya percaya dan yakin ramai yang kata tak tahu pun Datuk pernah susah sangat-sangat, tak tahu pun Datuk ni sebenarnya kelakar orangnya, tak tahu pun Datuk ni sebenarnya seorang yang kental, ya, dan macam tapi adik saya tadi dia cakap saya takut hantu. Sebenarnya saya hantu yang takut saya, sebab saya ni kelakar sikit. So okey, baiklah Datuk, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama-sama kami mengurusi Mak untuk Malaysia. Dan di kesempatan ini kami sebenarnya nak ucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kelahiran yang ke-35 Datuk ya. terima kasih. Terbalik. Kan best kalau pusing, boleh pusing balik. Itulah dia, masih boleh terbalik. Saya tak boleh terbalik. 5 tetap gitu juga ya. Dan kami doakan agar Datuk sentiasa di dalam rahmat Allah, sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan dan kemudahan dalam melakukan apa jua urusan untuk kebaikan dunia dan juga akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Okey Datuk, terima kasih sekali lagi daripada kami. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan jumpa lagi, dan juga kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan kita semua yang mengikuti bual bicara ini, di mana Datuk kita bersiaran secara maya. Dan kalau misal kata anda tadi ikuti kami sekerat jalan, tidak mengapa, anda boleh saja ikuti rakamannya kemudian ya. Pergi saja ke www.sinarharian.com.my. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita. Mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah datang daripada saya. Kita jumpa lagi. Salam daripada saya, Ibi Fana aka Kak Bad. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.